Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi duha yang berbahagia ini kita dihimpunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah, rahmah, inayah dan pilihannya untuk kita berada di dalam majlis kebaikan, majlis ilmu, untuk kita sama-sama menimba dan juga menuntut sesuatu yang dapat menjadi cahaya kepada kita, yang menyuluh kehidupan menuju Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memejamkan mata buat selama-lamanya daripada dunia ini. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari ini melengkapkan dan juga menyempurnakan kehidupan agama kita sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di atas muka bumi ini, insya-Allah. Kita sambung lagi dengan diskusi buku Hasab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa pengarangnya, mengangkat darjatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan limpahan kurnia cahaya makrifat, kefahaman kepadanya dan kepada siapa sahaja yang mempelajarinya. Mari kita bacakan Ummul Kitab dan kita sedekahkan kepada hati kita. Mudah-mudahan Allah bukakan hati itu, lapangkan hati itu, hidupkan hati itu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-45. Tiru lebah bukan lalat. Ya. Betul ya di situ? Ya, dah habis. Belum lagi. Belum. Ya. Sebab yang lepas kita cerita pasal takutkan harimau atau Allah. Apa beza kita takut makhluk dengan takut Allah? Ada bezanya. Yang tu kita dah lepas pada pengajian yang sebelum ini. Hari ini kita masuk yang baru, iaitu tiru lebah bukan lalat. Jadilah seperti lebah, walaupun hidup dalam lautan sampah, bunga juga yang dicarinya. Janganlah kamu jadi seperti lalat, walaupun hidup di taman yang indah, sampah jua yang dinantinya. Baik, apa yang dimaksudkan dengan rangkap perkataan yang pendek ini?
Di dalamnya terkandung suatu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk sentiasa bersangka baik sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk memiliki sebuah sifat yang bernama husnuzon. Husnuzon itu sangkaan yang baik. Maka apabila kita melihat sesuatu perkara itu, mata kita hanya tertumpu dan dominan kepada perkara kebaikan, melebihi keburukan, mengatasi keburukan. Jika perkara itu perkara buruk, maka apa yang dipandang, apa yang dilihatnya, yang bertali dengan apa yang difikirkan dalam sangkaannya, segalanya adalah positif, segalanya adalah kebaikan. Sudah tentulah untuk seseorang itu memandang dengan pandangan yang baik, dia perlu memiliki hati yang baik. Disinilah intipati kepada tasawuf itu, yang menggesa seseorang hamba Allah untuk melakukan tazkiyah pada hatinya, penyucian hati, pembersihan jiwanya. Kerana hanya hati yang baik sahaja dia mampu untuk melihat sesuatu itu dengan kebaikan. Dia dapat berhusnuzon, walaupun perkara itu pada mata kasar manusia adalah negatif, suatu perkara yang buruk, tapi dia tetap dapat melihat kebaikannya. Dan hati itu menjadi baik apabila disucikan, dan apabila hati itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia faham, subhanallah, bila kita belajar pasal Allah, rupanya alam ini semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila kita belajar mengenai Allah, dia akan sekaligus kaitkan dengan alam ni segalanya, yang ianya adalah kesan perlakuan Allah Subhanahu wa taala. Segalanya tidak terpisah daripada pemilik perbuatan tersebut. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kesan perbuatan boleh terpisah daripada pemilik perbuatan. Pasti ianya tidak terpisah, pastinya ianya mempunyai hubungan, pasti ianya bertali dengan satu jalinan yang unik. Maka seseorang yang hatinya mengenal Allah yang maha indah, yang maha cantik, yang maha bijaksana, yang maha yang maha mengetahui segala-galanya, maka sudah tentulah dia melihat alam ini segalanya adalah indah. Kerana dalam hatinya ada yang maha indah, yang berada pada hatinya itu yang maha cantik. Jadi lantaran dia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang jamil, yang maha indah itu, maka alam ini segalanya kelihatan indah baginya. Walaupun situasi dan juga fenomena itu sebenarnya sesuatu yang tidak indah pada pandangan mata kasar manusia, tetapi seseorang itu dipengaruhi dengan apa yang berada dalam hatinya, ya. Sehingga hatinya yang bagi tahu, subhanallah, ini semua indah, ini nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebuah kisah Nabi Isa alaihissalam, pernah sekali beliau berjalan bersama dengan pengikutnya, Hawariyun. Pengikut Nabi Isa dipanggil sebagai Hawariyun. Pengikut Nabi Muhammad yang hidup pada zamannya dipanggil sebagai sahabat, ya, sahabat Nabi. Pengikut Nabi Isa alaihissalam dipanggil sebagai kelompok Hawariyun. Jadi mereka berjalan di dalam satu lorong yang mereka lintas. Mereka melalui di sebuah ada bangkai yang bereput di situ. Dah tengkorak pun dah mula terkeluar sebab daging dah mula dimakan dengan ulat dan sebagainya. Maka anak-anak muridnya ataupun Hawariyun tadi, ada salah seorang di antara mereka kata alangkah buruknya, yang lain pula kata alangkah busuknya, yang lain kata alangkah teruknya, yang lain kata alangkah najisnya, yang lain kata alangkah jijiknya, yang lain kata ada alangkah kejinya. Yang masing-masing keluarkan perkataan-perkataan yang memualkan untuk bangkai tadi yang mereput dimakan ulat.
Ya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, alangkah putih bersihnya giginya. Gigi bangkai ni, walaupun dia tak gosok, dia tetap bersih. Tak tahu apa sistem Allah Ta'ala bagi, ya. Gigi rimau, gigi singa, gigi anjing sekalipun, ya, tak gosok tapi bersih. Jadi apa moral of the story? Apakah pelajarannya di sini? Yang mana semua orang lihat keburukan kerana pada pandangan mata kasar mereka benda ni benda buruk. Jadi of course kita nampak buruk, ya. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan sesuatu perkara yang lebih tinggi daripada itu. Nabi Isa adalah orang yang sahibut tazkiyah, orang yang membersihkan hatinya, orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih, hati yang murni. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan dan menunjukkan bagaimana perkataan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Apabila dia keluarkan perkataan, dia ambil yang kebaikan. Dan pandangannya dan perkataannya adalah pada kebaikan, mendahului keburukan, mengatasi keburukan, mendominankan ke atas keburukan. Kenapa? Kerana hatinya dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan perkara positif. Jadi Nabi Isa alaihissalam, dia tak komen terhadap perkara-perkara yang lain yang ada pada bangkai tersebut, tapi dia cari di mana ada aspek positif yang dia boleh menyebutnya. Dan dia melihat di situ ada gigi yang bersih, maka di situ dia menyebutnya. Sebab tu kalau kita tengok apa yang kita baca tadi, tiru seperti lebah. Ini bagaimana matanya, mata lebah ini, kalau dia berada di tempat sampah syarab yang macam mana pun, dia pasti akan mencari bunga di situ. Dia akan hinggap di tempat yang indah juga. Dia akan mencari taman. Dia akan mencari jambangan bunga untuk dia hinggap. Untuk apa? Untuk dia ambil kebaikan daripada bunga tersebut, nektar, ya, supaya dia dapat hisap, supaya dia dapat kecapi, dia dapat nikmat kemanisan nektar pada bunga tersebut. Lalu dengan itu dia menyebarkan kebaikan di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia hinggap, dia menyebarkan kebaikan di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, daripada segi keindahan itu ditambahkan lagi keindahan alam semesta ini. Bagaimana? Ejen pendebungaan. Ejen pendebungaan. Dihinggap dekat satu bunga, dia ambil sekali, di bahagian belakang badannya itu dia melekat apa yang dipanggil sebagai, ya, pola. Pola tu dia melekat, dia pindah, dikahwinkan, dan kadang-kadang ada sesuatu yang terjatuh, kan, di tanah, kemudian benda itu tumbuh dan sebagainya. Sehingga saya pernah lihat dokumentari sebuah tempat, saya tak tahu di negara luar, di China ataupun di mana. Tempat itu tempat yang tak diusahakan apa-apa, tempat yang memang pedalaman, jadi lapang saja, tak ada pokok, tak ada sesuatu yang indah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang sana, mereka letak sarang lebah. Mereka letak sarang lebah di situ. Apa yang terjadi lepas beberapa tahun, tempat itu yang asalnya lalang-lalang saja, sekarang tumbuh menjadi taman bunga yang indah. Dokumentari ini menunjukkan itu adalah kerja lebah tersebut. Dia menjadi ejen pendebungaan, ya. Baru-baru ni pun saya baru balik daripada Thailand. Saya terjumpa dengan salah seorang daripada orang Melayu di sana yang mengusahakan lebah. Dia kata memang
tempat yang, kalau tempat itu ada sarang lebah dan sebagainya, jika tempat itu taman bunga yang sedikit, dia boleh cambahkan lagi keindahan taman bunga itu. Jadi pertamanya ditambahkan lagi kebaikan, keindahan, kecantikan. Yang keduanya, nektar yang dia ambil itu menghasilkan sebuah penawar yang sangat baik untuk manusia, sumber syifa, sehingga ianya menjadi makanan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu madu yang dihasilkan, prosesnya berlaku di dalam perutnya. Kenapa? Kerana dia ambil kebaikan. Pertamanya matanya cari kebaikan, dihinggap di kebaikan, ambil kebaikan, proses kebaikan, sebarkan kebaikan, hasilkan kebaikan. Ini natijah orang yang baik, ya. Namun lalat, kalau dia ada di taman bunga pun, dia nak cari kalau ada najis di situ, dia nak cari ada benda-benda kotor di situ. Itu matanya. Matanya tengok mana ada benda-benda busuk, dia nak hinggap di situ, ya. Selepas dia hinggap, kemudian dia mencari perkara yang buruk, kemudian dia menyebarkan keburukan pula, ya. Bagaimana? Dia hinggap di satu tempat yang kemungkinan ada kotoran, ada apa, najis ataupun sesuatu yang kotor, kemudian dia hinggap pula di makanan. Dia jadi ejen apa? Ejen penyakit pula. Ejen penyakit. Kadang-kadang dia buang najis dia, walaupun najis dia suci putih, tapi berpenyakit. Yang hitam kita tu bukan tai lalat, ya, yang sebenar. Walaupun tai lalat yang ada kat badan kita tu warna hitam, tapi tai lalat yang sebenar warna putih, ya. Dan kadang-kadang malaria dan berbagai-bagai, dia boleh jadi ejen penyebar penyakit, dia boleh jadi ejen penyebar wabak yang boleh menyebabkan kematian yang begitu hebat sekali, ya. Dia cari keburukan, dihinggap di keburukan, dia ambil keburukan, disebarkan keburukan. Ini mata lalat. Bukan bermakna ciptaan lalat itu tidak ada hikmah langsung, bukan bermakna tidak ada hikmah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita ingin berbicara daripada sudut konteks bagaimana seseorang itu memandang kebaikan dan menyebarkan kebaikan, dan seseorang itu jangan pandang keburukan serta menyebarkan keburukan. Apa yang tugas kita apabila melihat kepada kebaikan adalah kita suka kepadanya, kita puji dan kita cuba kembangkan. Dan apabila kita nampak keburukan, tugas kita adalah menutupnya, bukan untuk menyebar-nyebarkannya. Apa yang berlaku dengan hati yang sakit, hati yang berpenyakit, apabila dia nampak keburukan, dihinggap di keburukan tersebut, kemudian dia sebar-sebarkan keburukan itu. Maksudnya dia bergelumang dengan keburukan, dia sebut-sebut berkenaan keburukan tersebut, dijaja orang demi orang demi orang demi orang. Maka dia jadi gosip, dia jadi mengumpat, nanti dia tambah lagi, dia modified lagi perkataan tersebut supaya dia nampak jadi lebih real, supaya nak tunjukkan macam ni. Maka benda tu dah jadi fitnah, benda tu menjadi tuhmah, dan keburukan tersebar, kebencian merebak, permusuhan bertambah, pertelingkahan, pergaduhan, dan tidak sedikit ia boleh membawa kepada peperangan sehingga kepada pertumpahan darah. Disebabkan apa? Sebab menyebar-nyebarkan keburukan, bergosip. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu nampak keburukan, tutupkan, ya. Melainkan jika kamu perlu mengutarakannya pada tempat yang perlu, ya. Contohnya seseorang yang dizalimi, katakan dia ingin mengadukan kepada seseorang, maka pada ketika itu dia ceritakan apa yang berlaku kepadanya, ya, tanpa dia perlu memaki hama orang tersebut. Dia ceritakan apa
kes kezaliman yang dialaminya. Dia boleh ceritakan kalau dia antara suami isteri, katakan isteri dipukul, isteri boleh mengadu kepada pejabat agama. Jika suami dipukul, suami mengadu pada pejabat agama, what I supposed to do? Kerana zaman sekarang, zaman boleh terbalik, suami kena pukul. Ya, banyak kes. Jika ada kes-kes tertentu orang lain yang menzalimi kita, boleh jadi kita kena cakap di depan mahkamah, cakap yang betul depan yang arif. Itu tak apa, kita kena utarakan. Jangan nanti yang arif kata apa kes kezaliman, tak nak cakap lah, nanti mengumpat dia lah. Tak kena pada tempatnya. Pada tempat dia bercakap, itu bukan mengumpat, dia ceritakan apa yang dilakukan padanya. Mengumpat ni dia cerita, orang yang tak ada kena mengena dia cerita habis, tak dapat perbaiki pun benda tu. Itu mengumpat. Bahkan dia menambahkan lagi sangka buruk orang pada orang tersebut. Boleh jadi orang tersalah sangka, yang kemungkinan dia pun tersalah sangka terhadap apa yang berlaku sebenarnya, apa realiti yang berlaku, dia tak tahu apa yang sebenarnya itu. Dia bawa dia khabar angin, bawa khabar angin. Sebab itu Rasulullah SAW sangat murka, sangat marah dengan orang-orang yang namimah, orang yang bawa khabar angin, orang yang menjaja-jaja cerita, ya, tak tahu pokok pangkal mana akarnya, dah terus sebar. Sebab tu Rasulullah kata, cukuplah orang itu manusia yang buruk, dia menceritakan apa sahaja kepada apa yang didengar dengan telinganya. Pantang dia dengar, oh pasal si Joyah tu, terus tak sempat nak apa-apa, terus forward pada grup. Oh, itu fitnah yang besar ni. Grup ni kalau ada 100 orang, 100 terus dapat baca. Dia tanpa usul periksa dan sebagainya. Padahal dalam agama kita, sesuatu keburukan itu, kalau pertamanya ditutup-tutup, tetapi jika seseorang itu berkait dengan perkara itu dan dia usul periksa, dan hatta kalau dia setelah dia usul periksa dan perkara itu benar-benar pun berlaku, tak semestinya dia kena sebarkan kepada orang lain. Jika perkara itu memang sah-sah perkara buruk pun, agama kita tak menyuruh, tidak menyukai untuk dia terus menyebarkan. Jika betul perkara itu adalah perkara yang buruk, maka bawakan kepada orang yang berautoriti ataupun orang-orang yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah itu. Daripada dia terus menjaja cerita itu tersebut, nanti orang yang tak ada kena-mengena, yang duduk seorang-seorang kat rumah, dah bersangka buruk kat orang tersebut. Dia tak campur dengan orang, dia bersangka buruk sebab perbuatan kita. Kita yang share, kita yang post, kita yang forward, ya. Orang kata dosa kering, dipanggil dosa kering. Free je dapat dosa. Sebab tu zaman media sosial seperti ini, fitnahnya lebih besar. Jika kita pandai menggunakan, kebaikan tersebar. Jika tak pandai gunakan, kita akan menyebarkan keburukan dengan lebih cepat lagi, dengan lebih luas, lebih masa. Kerana kadang sesuatu yang kita post di FB kita, orang yang duduk Fiji boleh baca, orang yang duduk Chile boleh baca. Ni hujung-hujung dunia dah ni. Kita duduk tengah-tengah sini. Orang Amerika boleh, orang UK boleh, orang Jepun boleh baca. Sebab apa? Di dunia tanpa sepadan. Kita hidup dalam zaman yang dipanggil sebagai zaman globalisasi, ya, modernist, borderless. Borderless, tanpa sepadan. Maksudnya dia panggil globalisasi, globalisasi, dia global. Benda yang kita kat sini dia boleh global. Ini bahaya zaman sekarang. Sebab tu zaman ni kita kena lebih jaga perkataan kita. Bila kita sebut perkataan, bukan saja lidah, apa yang kita typekan, apa yang kita tulis, apa yang kita post, apa yang kita share, apa yang kita mimikkan, apa yang kita isyaratkan. Sebab dia punya sebaran tu, kita tekan sikit je, sesaat, 2 saat lepas tu orang Amerika dah boleh baca dah. Ya, itu bahayanya. Dan di sini mengajarkan kepada kita untuk sentiasa tidak memandang rendah kepada makhluk lain,
tidak memandang hina kepada makhluk lain, ya. Dan jangan pula memandang diri kita lebih mulia daripada orang lain. Kita tidak memandang diri kita lebih baik, lebih bagus daripada orang lain, lebih sempurna daripada orang lain. Dalam ilmu tasawuf, seseorang itu menghancurkan sifat tawaduk dalam hatinya jika dia merasakan dirinya lebih baik walaupun satu zarah daripada orang lain, walaupun daripada makhluk yang lain, bukan daripada manusia saja, daripada binatang sekalipun. Hatta kucing kita sekalipun, kita tak tahu kita lebih mulia daripada dia ataupun tidak di sisi Allah, ya. Sebab apa? Sebab yang menentukan siapa lebih mulia nanti di hari akhirat. Kalau kita dapat lintas titian sirat, kita lebih mulia. Jika kita tidak dapat lintas titian sirat dan jatuh ke dalam api neraka buat selama-lamanya, na'udzubillahi min dzalik. Kerana seseorang itu tidak tahu bagaimana penghujung usianya, adakah beriman ataupun tidak beriman. Kemudian kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah. Tapi seseorang yang mati, na'udzubillah, dalam keadaan tanpa iman, dia tidak dapat melintasi titian sirat, dia tercapak dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan selama-lamanya di sana. Pada ketika itu, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku ditukarkan menjadi debu saja. Sebab ketika itu dia melihat haiwan-haiwan semua bertukar menjadi debu tanah. Dia rasa lebih mulia jadi haiwan, ditukarkan menjadi debu tanah sahaja. Tak ada perhisaban, tak ada nak risau pasal api neraka dan sebagainya. Dan seseorang yang tercampak dalam api neraka buat selama-lamanya, maka kucing itu lebih mulia daripada anjing kurap, lebih mulia daripadanya, lebih baik daripada dirinya. Tapi oleh kerana hal itu adalah hal akhirat dan ianya masih belum berlaku pada diri kita, dan kita tidak tahu bagaimana nasib kita di sana, maka di atas dunia ini kita sentiasa memandang diri kita adalah seorang yang hina, seorang yang rendah, seorang yang tidak sempurna, seorang yang banyak kekotoran. Kita banyak cemar, kita banyak lagi perlu diperbaiki, kita banyak lagi perlu pelajari, banyak perlu dilengkapkan, ya. Kita perlu banyak lagi bertadarruk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga penghujung usia kita, ya. Pada suatu ketika, seorang ulama bernama Imam As-Subki, beliau sedang berada dalam biliknya, sedang telaah kitab. Dalam biliknya yang sebelah tu, yang lain adalah anaknya juga sedang mentelaah kitab di rumahnya. Tiba-tiba masuk dalam ruang tamu rumahnya seekor anjing. Maka anaknya tadi berteriak keluar daripada biliknya, kata, anak anjing, keluar. Anjing, dia kata, anjing bin anjing, dia kata, berambus. Dia pun ligan kejauh. Dia pun lari lintang bukang anjing tersebut, sehingga ayahnya panggil, anakku, nak sini. Kamu sebut apa tadi? Tadi anjing masuk, jadi kamu sebut apa? Saya sebut, anak anjing. Kau memakinya. Tak, ayah, dia memang anjing betul. Saya yakin mak bapak dia pun anjing, jadi dia ni anak anjing. Ayah dia kata, engkau tidak menyebutnya tadi, intonasi, nada, suara. Engkau tidak memanggilnya yang dia adalah realiti sebagai seekor anjing. Engkau memanggilnya dalam keadaan kau marah, lintang pukang kau mengejarnya dengan nada suara engkau yang begitu. Qad syatamtah, kau sedang memakinya tadi. Oleh itu, kau tutup dulu kitab kau, duduk dengan syekh tasawuf sampai aku panggil engkau. Duduk lagi dengan Syekh Murabi, tutup kitab dulu, belajar adab lagi, belajar adab, bersihkan hati lagi, sucikan jiwa lagi. Sebab dalam ilmu ni, dia tak ada hasil jika tidak menghasilkan adab, tidak menghasilkan hati yang suci, ya. Ilmu penting, tetapi untuk memiliki adab, memiliki hati yang suci adalah lebih penting lagi, ya. Kerana jika tidak, dengan banyaknya ilmu hanya dapat menghasilkan kesombongan dirinya. Kerana ilmu yang banyak, dia dapat tingkatkan ego dia. Sebab tu dalam ilmu agama ni, seseorang yang belajar ilmu agama hendaklah bersekali dengan tazkiyatun nafs, penyucian hatinya, ya. Supaya dengan
Dengan berlakunya penambahan ilmu pada dirinya, dia tidak merasa dirinya hebat, dirinya syekh, dirinya guru, dirinya murabbi, dirinya sempurna, dirinya alim, ya. Sebab perkara-perkara itu akan tumbuh jika seseorang itu tidak membersihkan hatinya. Tambahan lagi, syaitan dia akan sentiasa menggoda. Kau tengok kitab kau bawa tu, kau ni dah alim dah ni, dah syekh. Nanti kat hari akhirat berapa orang nak bawa masuk syurga tu? Berapa orang nak syafaat? Syaitan dikacau. Ya. Kau ni dah ahli syurga dah ni, kau kena fikir siapa kau nak tarik masuk syurga. Bila dia tipu kita jadi ahli syurga je, habislah. Kita terasa, ya aku mati ni memang terus dalam mahligai terus ni. Kita tak tahu, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, kita tak tahu bagaimana penghujung usia kita. Kita kena banyak takut pada Allah dan jangan merasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam masa yang sama, kita pula tidak berputus asa daripada Allah. Kita terus berdoa dan berharap kepada Allah. Ya, dalam jiwa kita itu ada sentiasa, suasana hati kita itu ada takut dan harap. Takut dan harap. Harap dan takut, takut dan harap. Kedua-duanya perlu ada. Ya, jangan ada takut saja tanpa harap, dan jangan pula ada harap sahaja tanpa takut. Ya. Begitu adalah maksud daripada apa yang kita sebutkan tadi. Tiru lebah bukan lalat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin Madinah. Jadi segala undang-undang adalah undang-undang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut Islam, ajaran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukuman hudud dikenakan ke atas pesalah, lebih-lebih lagi daripada kalangan orang Islam. Ya. Namun begitu kita lihat dalam sebuah hadis sahih, ada seorang lelaki datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa, ya Rasulullah, jalankan hukuman hudud ke atasku. Aku lelaki yang sudah bernikah tetapi tersungkur melakukan perzinaan. Tersungkur melakukan perzinaan. Pertamanya Rasulullah tak suka orang mengaku seperti ini pada Rasulullah. Kalau sudah tersungkur, bertaubat saja, diam-diam bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tak perlu datang untuk nak mengaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka. Rasulullah tak suka keburukan itu dizahir-zahirkan, hatta untuk nak diambil tindakan mahkamah ke atas dirinya. Ya. Maka Rasulullah, bila dia dah berhadapan dengan Rasulullah begitu, kita perlu faham, pemimpin sekaligus merangkap hakim Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kes sudah mula dikemukakan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghindarinya. Dia mengatakan, boleh jadi engkau bukan berzina, engkau pegang-pegang dia saja kot. Kata, tak ya Rasulullah. Boleh jadi kau kucup-kucup dia saja. Tak ya Rasulullah. Boleh jadi kau raba-raba je. Tak ya Rasulullah. Sudah masuk ya Rasulullah. Sudah masuk. Bila dia kata sudah masuk je, Rasulullah terus berpaling. Tujuan Rasulullah berpaling supaya dia tak datang lagi pada Rasulullah mengaku. Sebab untuk orang yang mengaku, untuk hukuman hudud dikenakan ke atasnya, dia kena 4 kali mengaku depan Rasulullah. Sebab kalau dia tak mengaku, perlukan 4 saksi, 4 mata melihatnya. Tapi kalau dia mengaku sendiri, dia kena 4 kali mengaku depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berharap apabila dia berpaling, orang itu terus dah tak datang lagi pada Rasulullah. Dia datang daripada mana Rasulullah berpaling, kata, ya Rasulullah, jalankan hukuman hudud ke atasku. Rasulullah berpaling lagi dengan harapan dia pergi. Tak, dia datang lagi daripada arah tu sehingga 4 kali. Sehingga 4 kali dia mengaku, sebab dia benar-benar dia ingin bertaubat, dia ingin hukuman di dunia ni lagi. Walaupun kalau dia bertaubat pada Allah, sebab tak ada yang menyaksikannya daripada kalangan manusia, dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang ini dia, kes ni lain. Dia nak di dunia, biar kat dunia sahaja. Bukan bermakna orang yang
bertaubat di akhir akhirat dia akan diazab lagi, tidak semestinya. Tapi yang ini dia nak habis di sini. Dia takut lagi, takut ke akhirat, takut ada lagi. Jadi biarlah hukuman di sini. Jadi dikenakan hukuman hudud. Jadi ketika dah mula dilemparkan rejam ke atasnya, dia dah mula sakit, dia lari. Bila dia lari tu, orang pun masih baling lagi. Sampai ada orang ambil satu tulang yang besar, hempuk kepala dia, baling kena kepala dia, terjatuh. Dan ketika itu dilempar, dia rejam sampai dia mati, meninggal dunia. Sampai perkara itu dilaporkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia dah lari, biarkan dia lari. Kerana itu boleh jadi tanda dia menarik pengakuannya. Jadi lain kali Rasulullah kata, jika berlakunya hukuman hudud, jika orang yang mengaku itu dia lari, biarkan dia lari. Dan kita ambil itu sebagai dia menarik kes dia. Sebab dalam hukuman hudud, jika orang itu dikenakan hukuman disebabkan dia mengaku, jika berlaku sedikit sahaja keraguan ataupun dia menarik diri, akan digugur kes, tidak boleh diteruskan lagi hukuman hudud. Baik, apa yang di sini saya ingin highlight, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada siapa pasangan kamu supaya nanti kita boleh hukum sama. Sebab kamu tidak boleh berzina seorang-seorang, mesti ada couple kamu. Adakah Rasulullah akan bertanya? Kalau yang mengaku depan ni pun Rasulullah seboleh daya upaya untuk dia elakkan benda itu, ni kan lagi orang yang lain yang tak ada kena mengena, yang tak datang langsung pada Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi biar dia bertaubat dah. Bukan bermakna seseorang itu boleh berzina sesuka hati, tidak. Jika seseorang itu terlanjur dan tersungkur. Jadi apa tujuan hukuman hudud? Ya, itu adalah untuk menjaga perundangan, pagar kepada manusia. Jika dilihat 4 saksi yang melihatnya, maka akan dikenakan hukuman hudud ke atasnya, supaya manusia takut dan berwaspada kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara yang diharam dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau kita lihat pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda hidup dengan sebuah kelompok yang sentiasa bersama dengannya ni, yang bukan semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia dan betul-betul yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada yang celah-celah mereka ini yang berpura-pura Islam. Mereka ini dipanggil sebagai munafiqin. Mereka ini hakikatnya adalah orang kafir. Mereka adalah kafir. Mereka tak beriman kepada Allah. Mereka tak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengucap syahadah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab untuk duduk di Madinah, menjadi orang Islam, mendapat privilege yang lebih daripada orang bukan Islam. Privilege menjadi rakyat jelata Madinah yang sama agama dengan pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tak perlu bayar cukai, kerana orang non-Muslim jika nak duduk dalam Madinah, dalam negara Islam, dia kena bayar cukai, kena bayar tax, dipanggil sebagai jizyah. Jizyah. Walaupun bayaran jizyah dikenakan, tetapi ia tidak menzalimi, kerana sejarah mencatatkan bayaran jizyah yang dibayar oleh non-Muslim setiap tahun, dia kena bayar setiap tahun sekali. Bayarannya itu adalah lebih rendah daripada bayaran zakat yang dikeluarkan tahunan oleh orang Islam. Orang Islam. Untuk orang Islam pada zaman tersebut membayar zakat 2.5% untuk sampai kepada jumlah harta yang tertentu, nisabnya. Dan apabila tiba haulnya untuk dikeluarkan itu, jumlah itu adalah lebih banyak daripada jumlah teks tahunan yang dibawa oleh non-Muslim. Tambahan pula sudahlah murah, mereka mendapat keselamatan kerana askar semua daripada kalangan orang-orang Islam yang menjaga, memberi perlindungan dan sebagainya, menjaga kota. Ya. Tapi ada daripada kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpura-pura Islam. Pertamanya mereka ucap syahadah depan Rasulullah, dan mereka duduk dalam majlis ilmu Rasulullah. Mereka juga solat jemaah bersama Rasulullah. Biasanya mereka duduk saf-saf belakang sebab mereka nak intai perempuan, saf perempuan di belakang. Dalam hadis bagi tahu, dia duduk saf belakang, bila rokok tu dia celah dalam hadis munafiqin.
Ni orang yang kafir tapi berpura-pura Islam, buat duduk dengan orang Islam. Tapi Quran banyak menceritakan tentang mereka, tentang orang-orang munafik ini. Depan Rasulullah mereka tunjukkan mereka beriman, tapi di belakang Rasulullah mereka sentiasa memain-mainkan perkataan Rasulullah, memutarbelitkan, mereka mengeji Rasulullah, mereka sentiasa pecah belahkan kesatuan umat Islam. Mereka sentiasa sebarkan fitnah, tuhmahan. Mereka yang ciptakan propaganda. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW hidup dengan orang-orang munafikin ini. Dan mereka zahirkan diri mereka sebagai orang Islam sebab mereka duduk majlis ilmu, sembahyang berjemaah, mengucap syahadah, tapi dalam hati mereka tersembunyi pemusuhan dan kebencian pada Rasulullah SAW. Mereka nakkan privilege dia, dapat zakat, kalau mereka layak zakat dapat zakat, kalau hantar rampasan perang datang, mereka dapat dibahagikan sama-sama, dapat portion dan sebagainya. Jadi mereka nak privilege sahaja. Sebelum itu saya ingin jelaskan, munafik ni ada dua ya. Satu munafik i'tiqadi, iaitu munafik yang dia kafir tetapi dia berpura-pura Islam. Ini kebanyakannya pada zaman Rasulullah ya, ini pada zaman Rasulullah. Dia palsu lah, palsu. Dia orang kafir tapi tunjukkan diri dia orang Islam, menyamar jadi orang Islam. Yang kedua, munafik amali. Munafik amali ni dia orang Islam tapi amal dia macam orang munafik. Yakni perangai dia macam munafik, perbuatan dia perbuatan munafik, tabiat dia tabiat munafik. Ini banyak berlaku lepas zaman Rasulullah SAW. Daripada kalangan orang Islam ada beberapa kriteria yang Rasulullah sebut. Ini adalah perangai munafik. Kalau orang Islam ada perangai munafik lah. Apa dia? Apabila dia bercakap, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mungkir. Apabila dia diberikan amanah, dia khianat, dia belut. Ini memang perangai orang munafik sejak zaman Rasulullah yang berpura-pura Islam tu. Dan Rasulullah SAW ingatkan, jangan kamu pun mengambil perangai tersebut ya. Jadi dua jenis munafik, satu yang sebenarnya kafir, yang satu lagi yang sebenarnya Islam ya. Sebenarnya Islam tapi perangai perbuatannya perangai munafik. Yang zaman Rasulullah ni kafir tapi luar ni dia tunjukkan dia orang Islam, semayang dalam masjid Nabi, jadi makmum belakang Rasulullah, duduk dalam majlis ilmu. Tapi bila mereka keluar, banyak dalam surah Munafiqin Allah ada sebut, dalam awal surah Al-Baqarah Allah ada sebut, mereka ni penuh dengan tipu daya. Mereka terlalu putar belit dan sentiasa memperolok-olokkan Rasulullah SAW apabila mereka berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka. Kata Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surah Al-Baqarah. Orang-orang munafik ini, mereka apabila depan orang beriman, depan Rasulullah kata kami beriman dengan kamu, kami bersama dengan kamu. Tetapi apabila mereka pulang bersama dengan kelompok syaitan-syaitan mereka, sekutu-sekutu mereka yang memusuhi Rasulullah, dia kata sebenarnya kami olok-olok je depan Nabi yang kata kami beriman, sebenarnya kami bersama dengan kamu. Kita tim, kita bukan tim sana, kita tim sini. Dia penuh dengan tipu daya ya. Jadi yang tersembunyi dalam hati mereka, betul, pemusuhan, kebencian. Di depan orang Islam semua ditunjukkan mereka orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan satu persatu nama mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah didedahkan oleh Allah satu persatu nama-nama mereka ya. Allah nak Rasulullah mengetahuinya. Ini pengkhianat, ini adalah gunting dalam lipatan, ini adalah duri dalam daging. Yang duduk dalam kelompok sahabat ni, ini duri dalam daging, ini gunting dalam lipatan, ini musuh. Tapi Rasulullah SAW tidak mendedahkan kepada sesiapa pun daripada sahabatnya. Kerana apa?
Kerana prinsip agama Rasulullah di dunia ini, hukum hakam di dunia ini adalah menilai seseorang berdasarkan zahirnya. Dan Rasulullah tidak mahu menghukum orang-orang munafik ini, terus menghujam kepadanya, kerana dia kata Allah membagi tahu kepada aku kamu adalah munafik. Kan? Jadi Rasulullah SAW tidak bertindak apa-apa terhadap nama-nama yang Allah Ta'ala dedahkan. Semua nama munafik Allah Ta'ala dedahkan. Allah hantar Jibril AS bagi tahu kepada Nabiku ini nama-nama munafik. Rasulullah mengetahuinya. Cuma Rasulullah pemimpin negara, beliau mempunyai setiausaha sulit bernama Sayyidina Huzaifah. Beliau penyimpan rahsia Rasulullah SAW. Jadi beliau hanya bagi tahu kepada Sayyidina Huzaifah untuk senaraikan sahaja. Sebab jika ada apa-apa berlaku dalam negara, maka beliau sudah ada simpanan. Kerana ini penting, senarai ini penting jika berlaku apa-apa nanti. Jadi yang menyimpan hanya Sayyidina Huzaifah. Yang lain-lain semua tak tahu siapa sebenarnya orang-orang munafik tersebut. Sampai Sayyidina Umar Al-Khattab yang dah memang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW, tapi beliau tetap ada rasa takut pada Allah SWT. Beliau tidak merasa aman daripada azab Allah SWT. Beliau merasa diri beliau tidak sempurna. Kerana itu beliau berjumpa senyap-senyap dengan Sayyidina Huzaifah. Ya Huzaifah, adakah nama aku tersenarai daripada kalangan orang munafik? Kata, tidak kamu wahai Umar. Nama kamu tidak ada dalam senarai. Jadi kalau orang bertanya kepada Sayyidina Huzaifah siapa nama-nama munafik, mati hidup kembali pun Sayyidina Huzaifah tidak akan memecahkan rahsia Rasulullah SAW. Walaupun kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, sahabat-sahabat yang besar, beliau penyimpan rahsia Rasulullah SAW. Beliau ada setiausaha sudut. Ini untuk kegunaan yang tertentu, bukan untuk didedah-dedahkan. Allah Ta'ala membongkar kebusukan hati yang berpenyakit. Dalam Quran, bila sebut pasal munafik, Allah sentiasa sebut ini adalah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Ya. Penyakit yang pertama, penyakit kekufuran. Itu yang pertama sekali. Penyakit kufur. Keduanya penyakit kebencian, permusuhan dengan Rasulullah. Ya. Dan apa moral ataupun iktibar yang kita dapat di sini, Rasulullah SAW, despite of knowing them, didn't expose them. Kenapa? Kerana nak menjaga kesatuan. Kerana orang luar, mereka tak nampak ini orang berpura-pura Islam. Orang luar nampak ini adalah sebahagian daripada orang beriman yang merupakan sahabat Nabi SAW. Jadi Rasulullah tak nak, jika Rasulullah terus pick point, tunjukkan ini siapa-siapa munafik dan kenakan hukuman di atas mereka, nanti orang luar akan jadikan perkara itu sebagai alasan bahawa pemimpin Madinah menzalimi manusia, menzalimi sahabatnya, menzalimi orang yang beriman, dan mereka akan jadikan itu alasan untuk berperang pula nanti. Pertamanya dia dapat merosakkan kesatuan umat kerana mereka tak nampak secara zahir, tak nampak mana salah, sebab benda urusan hati, yang ada penyakit itu dalam hati. Allah mendedahkannya secara rahsia pada Rasulullah. Maka pada zahirnya manusia tak nampak, kecuali yang memang ada beberapa perbuatan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang terang-terang tunjukkan tuhmahan terhadap Siti Aisyah, lemparkan fitnah kata Siti Aisyah ini melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang jijik dengan sahabat Nabi Sayyidina Safwan. Ini baru satu fitnah, banyak lagi fitnah-fitnah yang lain ya. Kadang-kadang mereka tunjukkan yang macam ketua-ketua munafik ni biasanya mereka kenal siapa. Tapi yang lain-lain ni kebanyakan sahabat pun tak tahu sebelah dia ni munafik ke tidak. Dan Rasulullah pun tidak mendedahkan. Dan Rasulullah SAW melayan seperti mereka adalah orang Islam. Rasulullah melayan mereka, treat mereka seperti mana orang Islam yang lain. Tidak mendedahkan keburukan mereka. Walaupun sebenarnya mereka lah boleh banyak mengganggu dan menyakiti Rasulullah SAW, banyak bocorkan rahsia Rasulullah. Bila mereka berbincang sesama umat Islam, nanti dia orang balik pada tempat mereka bocorkan rahsia Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sentiasa berwaspada apabila nak berbincang berkenaan dengan peperangan. Kadang-kadang Rasulullah kena guna bahasa isyarat supaya orang-orang munafik ni, biasanya orang munafik sejati ni dia tak ikut perang. Biasanya mereka tak ikut perang sekali. Ya. Mereka tak ikut perang. Dan kadang-kadang Rasulullah perlu susun taktik macam mana supaya orang munafik ni tak dapat nak akses kepada rahsia
pergerakan peperangan Rasulullah SAW. Kerana mereka dengar daripada Rasulullah, dia dedahkan kat sana, dia bocorkan di sana, dan Rasulullah perlu menghadapi ini sepanjang masa beliau, ya. Dan beliau tetap terus berpegang dengan prinsip bahawa hukum hakam kita di sini adalah menilai manusia pada zahirnya, yang batinnya itu tidak diketahui, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hal munafik ini, walaupun Rasulullah dah didedahkan, Rasulullah tetap berpegang seolah-olah mereka Islam, sebab mereka dah ucap syahadah. Sebab Rasulullah mengajarkan pada umatnya, bila seseorang itu mengucap syahadah, dia adalah orang Islam, darahnya adalah suci, hartanya adalah suci, nyawanya adalah suci, ya. Sebab tu ada seorang sahabat dalam peperangan, dia berperang, dan musuh tadi dia ingin membunuh sahabat Nabi SAW dalam medan peperangan tersebut, tetapi dapat dielak, ditepis, kemudian dia dapat jatuhkan musuh tadi, dan dia ingin bunuh musuh tersebut. Tiba-tiba dia ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tarik balik pedang. No pedang, no pedang, dia kata. Tak boleh bunuh kan? Sebab orang kafir pun tahu. Rasulullah kata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan syahadah. Perang di sini, memerangi manusia ini bukan perang tiba-tiba nak bunuh orang, tidak, dalam medan peperangan maksudnya. Tetapi apabila mereka mengucapkan syahadah, darah mereka adalah suci, ya. Dia musuh tadi kata, asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh bunuh aku, tak boleh bunuh aku. Padahal lah sikit, seinci, berapa inci lagi nak terbenam, nak ditikamnya. Maka sahabat tadi kata, daripada tadi dia yang nak bunuh akunya, aku dapat tepis, dapat jatuhkan dia, nak bunuh dia, ucap syahadah. Ini betul-betul nak lepaskan diri, escapism betul dia ni. Aku tak percaya kau. Dia bunuh juga. Dia ceritakan the whole situation pada Rasulullah SAW. Rasulullah mukanya mula naik merah, matanya mula terjegil. Kata, kau membunuh seseorang yang mengucapkan syahadah? Ya Rasulullah, tapi dia ingin melepaskan dirinya, ya Rasulullah. Benar-benar aku lihat, aku cuba faham situasi. Dia nak bunuh aku pada asalnya, tiba-tiba aku dah nak sikit lagi bunuh dia, dia ucap syahadah untuk nak melepaskan dirinya. Aku melepaskan diri aku terhadap apa yang kau buat, kata Rasulullah. Kau nanti depan Allah menjawab, sebab apa yang berada dalam hatinya tidak diketahui. Di dunia ini kita menilai manusia berdasarkan zahirnya. Hati manusia ini serahkan pada Allah. Jangan. Kemudian Rasulullah mengulang-ulang, hal syaqqaqta an qalbi, hal syaqqaqta an qalbi, adakah engkau membelah dadanya untuk mengetahui sejauh mana keikhlasan, kejujuran yang mengucapkan syahadah? Kau belah ke dada dia? Kau belah ke dada dia? Dia mengulang sehingga sahabat tadi, dia bernama Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu kata, aku sehingga berharap kalau Rasulullah dapat berhenti. Sehingga pada ketika itu aku rasa aku macam baru masuk Islam, macam habis. Tapi itu satu iktibar, pelajaran yang beliau belajar. Lepas ni kalau orang ucap syahadah, sudah menilai dengan zahirnya, ya. Demikian kehalusan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita tidak perlu scan hati manusia untuk mengetahui seseorang itu baik ataupun tidak hatinya, ikhlas ataupun tidak. Tugas kita di atas dunia ini melakukan kebaikan kepada manusia dan bersangka baik. Tugas kita bersangka baik. Kalau kita mula bersangka buruk, dia buat macam ni sebab dia nak riak lah tu. Riak tu dalam hati dia, kita tak tahu. Kita dah mula jadi scanner. Kita dah menilai batin dia. Banyak perkara-perkara yang manusia lakukan, sangkaan mereka terhadap manusia lain, seolah-olah mereka ada scan untuk apa yang tahu ada dalam hati dia, yang sebenarnya akhirnya apa yang ada dalam hatinya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Muaz, walaupun dalam keadaan yang seperti itu, wahai Muaz, untuk dia mengucapkan itu untuk lepaskan dirinya, ataupun dia benar-benar ucap syahadah, kita tidak mengetahuinya, maka lepaskan dia sepatutnya. Maka Sayyidina Muaz mengambil pelajaran. Apa pun yang berlaku, kena lihat kepada yang zahir saja. Jangan cuba menduga apa yang berada dalam batinnya. Sebab Sayyidina Muaz merasakan dalam hatinya tak ikhlas mengucapkan itu. Itu masalah dia. Dia cuba untuk menilai pada batinnya, ya. Kadang ada orang bagi cek besar-besar sumbangan. Ini nak act kan? Hati dia sombong.
sombong penyakit hati, riak penyakit hati. Semua ini tak dapat tembus. Ada perbuatan buat cek besar-besar ni tak menyalahi syariat. Akhirnya tak menyalahi syariat. Kerana dalam syariat juga ada mengajarkan seseorang itu boleh bersedekah secara berterang-terangan untuk mengajar pada orang lain supaya mereka juga bermurah hati. Ya. Sebab sedekah dalam agama kita ada sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah terang-terangan. Ya. Kenapa sedekah terang-terangan? Supaya menggalakkan orang lain pula untuk bersedekah, untuk bermurah hati. Itu tujuan. Cuma ulama menasihatkan jumlah yang kita sedekahkan secara terang-terangan itu, kalau boleh yang secara sembunyi itu lebih banyak daripada yang terang-terangan tadi, supaya dia nak tazkiyahkan hati kita, supaya tidak depan orang besar, nanti depan belakang orang RM1, not RM1 yang paling laku sekali, yang ini RM10,000. Tapi walau bagaimanapun, masing-masing hati itu Allah Ta'ala yang mengetahui. Yang menilai hati itu akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesudahan di hari akhirat nanti, keuntungan, kebahagiaan dan kejayaan di sisi Allah adalah milik orang-orang yang bertakwa. Rasulullah kata, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya dalam hati manusia. Ya. Jadi dalam hati manusia kita dapat scan, saya ni nak hormat dia tapi dia ni takwa ke tak? Saya nak muliakan orang ni tapi Allah kata yang mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Kalau dia tak bertakwa, buat apa saya nak hormat dia? Apa guna saya respect dia? Apa guna saya muliakan dia? Dia sudah tersalah. Hidup atas dunia ini, respect semua orang, hormat semua orang, muliakan semua orang. Bahkan pandang semua orang lebih mulia daripada saya. Ya. Terutamanya ibu bapa kita, walaupun mereka adalah pemaksiat, pendosa, kafir, musyrik, tetap kena hormat. Ya. Kerana dunia itu hierarkinya Allah letak begitu. Dia jadi ibu bapa kita. Allah pilih kita jadi anak dia. Jadi, macam mana pun karenah dia, kita tetap anak dia. Jadi kita tetap hormat. Dalam surah Luqman dalam Quran, Allah SWT mengatakan, kamu hendaklah mempergauli ibu bapa kamu dengan baik di dunia ini, walaupun mereka menyekutukanku, walaupun mereka menyembah berhala, walaupun mereka mensyirikkanku. Allah letak dosa yang paling tinggi. Sebab apa? Dan yang lebih rendah daripada itu lagi kamu kena hormat dia. Ini Allah kata yang mensyirikkanku ni, menyekutukanku, menyembah berhala, bukan menyembahku, tetap kamu kena hormat apabila aku letak kamu sebagai anak dia. Nanti kesudahan, nanti ke akhirat, aku yang pisahkan siapa yang baik, siapa yang buruk. Itu aku, bukan kamu yang menilainya. Maka agama kita mengajarkan manusia jangan menjadi seorang yang judgemental. Jangan terlalu cepat untuk bagi judgement pada orang lain. Bukan tugas kita, itu kerja Tuhan. Manusia apabila ambil kerja Tuhan, itu dia akan menyebarkan keburukan, menyebarkan negatif, hatinya menjadi sempit, hatinya menjadi terhimpit. Sebab apa? Dia nak kisah pasal orang lain yang sebenarnya itu bukan kerja dia. Itu kerja Allah SWT. Kerja kita terus buat baik, terus sebarkan positif. Ya. Kemudian begitu dengan guru-guru kita. Jika guru-guru kita itu pemaksiat, pendosa, kita tetap hormat dia. Ya. Pensyarah kita, hatta walaupun dia kafir. Ya. Tapi Allah dah letakkan dia di kerusinya yang mengajarkan kita di sekolah, di kelas, ya, di auditorium. Maka dia adalah guru kita, kita muliakan dia, kita hormat dia, walaupun dia orang yang non-Muslim, tak kira dia orang bertakwa ataupun tidak. Jika perkara ini tidak difahami, maka dia akan kurang ajar dengan cikgu dia. Wah, cikgu ni kapiak lah. Sampai tempat parking cikgu dia tu pun dia ambil. Kenapa ni? Sebab seluruh manusia daripada tanah, tidak ada kelebihan daripada antara satu sama lain. Jadi dia dah habis. Hierarki dunia ni semua dia rosakkan habis. Sebab apa? Kefahaman agama ni yang silap. Pensyarah tanya, kenapa ni ambil parking saya ni? Seluruh manusia daripada Nabi Adam, tidak ada kelebihan antara Arab dengan orang Ajam, orang putih dengan orang gelap.
Kita semua daripada Nabi Adam dan Nabi Adam daripada tanah. Therefore wahai pensyarah, kita semua ada tanah, semua sama, equal. Oh, equal ya. Kalau kita awak lah ajar dalam ni saya punya buku ni, malam tadi semalaman saya buat ulang kaji, awak ajar sekarang. Tak boleh ni, saya tak faham ni, saya datang nak belajar. Itulah sebabnya, hierarkinya awak tak faham. Kemudian dengan bosnya, kita tetap respect bos kita walaupun dia minum arak dan sebagainya. Sebab apa? Dia jadi bos kita, dia jadi supervisor kita. Jangan nanti dia bagi kita ni, ni tolong buat kerja ni, malah buat kerja dia peminum arak, dia main judi. Saya nak buat kerja orang yang baik-baik. Dah dia kerja dengan situ, dia kena respect. Ya. Kalau bos dia tu datuk, panggil datuk. Ya. Katakan panggil doktor, panggil doktor. Jangan panggil nama dia je. Dia ada title, panggil dia title, tunjukkan kehormatan pada dia. Ya. Nanti ke akhirat, nanti Allah yang bezakan siapa yang bertakwa, siapa yang tidak sebenarnya. Siapa yang meninggal dia, nanti siapa yang kesudah yang baik, siapa kesudah yang buruk, nanti Allah yang tentukan. Kita yang masih hidup ni semua berjalan dengan prinsip sangka baik pada manusia, hormat semua orang. Begitu juga dengan Ahlul Bait Nabi SAW. Rasul kata, sayangi Ahlul Baitku, hormati mereka, kasih sayang dengan mereka. Bila Rasulullah dah kata begitu, tidak kira siapa pun mereka, pemaksiat ke, pendosa ke, artis ke, selebriti ke, buat benda yang macam-macam, lalai dan sebagainya, bukan kita untuk nak cerita mengumpat berkenaan dengan mereka. Ya, tutup keburukan mereka. Dan jika seseorang itu ada link yang baik dengannya untuk menasihatkan, nasihatkan. Jika ada daripada kalangan ahli keluarga Rasulullah, mungkin daripada kalangan Said dan juga Syarifah yang loklak, yang lobeh, kita nasihatkan dia. Jika tak dapat nasihat, doakan. Jangan hentam dia, nanti lukakan hati Rasulullah SAW. Mereka semua ada link dengan Rasulullah. Ya. Jadi semua yang ada link dengan Rasulullah, kita tetap hormat dia. Sebab tu Rasulullah kata hormat semua orang Islam. Ini kalau Rasulullah kata hormat semua orang Islam, lebih-lebih lagi lebih-lebih lagi Ahlul Bait Nabi SAW. Dalam agama kita ni Rasulullah kata hormat semua orang. Kemudian ada hadis yang kata yang paling utama adalah mukmin. Kemudian yang lebih utama nanti daripada kalangan mukmin, Ahlul Bait Nabi SAW. Daripada kalangan Ahlul Bait nanti barisan ulama. Nanti barisan ulama ini tak kira daripada Ahlul Bait ataupun bukan Ahlul Bait, kena hormat belaka. Tapi kalau dia daripada Ahlul Bait, kena lebih lagi pula. Sudah dia ulama, lepas tu daripada kalangan keturunan Rasulullah pula, lebih lagi. Tanpa kita memikirkan ulama yang bukan Ahlul Bait. Yang ini pun kita muliakan, tetapi yang ini kita lebih lagi sebab dia ada keterkaitan dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian daripada yang selainnya nanti yang ada silaturahim dengan kita. Yang ini agama kita dia lebih tekankan lagi orang-orang yang ada berkaitan darah dengan kita. Pakcik, makcik, sepupu, sepapat, adik-beradik. Adik-beradik kemuncak, kemudian dibawa kepada ibu bapa. Ini semua orang, tak kira bagaimana keadaan mereka, kita kena hormat mereka, seluruh manusia. Kemudian hierarkinya seperti tadi. Nanti yang membezakan antara manusia mulia ke tak mulia, nanti Allah di hari akhirat. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itulah orang yang berjaya. Nak tahu macam mana dia bertakwa? Allah kata, akulah yang akan membezakannya, aku yang mengetahuinya. Ya. Dan kita pindah sedikit bab yang berikutnya, tanda dia ahli sunnah. Ulama silam menyatakan tanda seseorang itu ahli sunnah wal jamaah ialah mereka yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat. Orang yang banyak berselawat ni tanda ahli sunnah wal jamaah. Ya. Orang daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka suka berselawat. Tapi orang yang bukan daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, dia merasa allergic pula orang yang banyak berselawat. Dia allergic. Dia tengok, kenapa ni majlis selawat ni, malam berselawat, dia pula allergic. Ya.
Sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah sentiasa bawa pada majlis-majlis selawat, perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah, buat buku-buku selawat. Daripada kalangan bukan ulama ahli sunnah wal jamaah, kita tak akan jumpa kompilasi selawat daripada mereka. Kita tak akan jumpa buku-buku yang mereka karang mengenai selawat. Semua yang berkenaan dengan selawat pasti daripada ulama ahli sunnah wal jamaah yang membuat kompilasi selawat, durud dan sebagainya. Ini adalah daripada kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah SAW sebutkan, siapa yang banyak berselawat ke atasku, Allah Ta'ala angkat segala kerunsingannya di dunia ini. Segala yang menjadikan dia stres, menjadikan dia bimbang di dunia ini, yang merusingkan dia, Allah Ta'ala angkat. Wa yughfar dhambak, dan di hari akhirat dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini urusan dipermudahkan, di hari akhirat dosa diampunkan. Ada sebuah kisah, beberapa hari lepas saya duduk dengan seorang daripada ulama jemputan untuk majlis haul kita, bernama Habib Ubaidillah bin Muhsin Al-Attas. Ya, jadi saya duduk berkhidmat bersama beliau beberapa hari di Janda Baik. Dan beliau menceritakan bahawa di Mekah, sebab beliau adalah ulama Mekah Mukarramah, ya, beliau mengatakan ada seorang lelaki yang dia bawa ibu dia jumpa doktor. Doktor kata kansernya dah tahap 4 dah, kansernya dah teruk dah. Jadi bila dapat jawapan tersebut, mereka down dan mereka bawa jumpa ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka ulama tadi berpesan, katakan kepada ibumu banyakkan berselawat, banyakkan berselawat. Kemudian dia pun bagi tahu pada ibunya, kata saya minta nasihat daripada ulama. Jadi kata ibu banyakkan berselawat. Sejak daripada itu dia pun ambil tasbih, biasa berselawat. Sehingga tiba masa untuk dia cek balik, doktor terperanjat 90% daripada kansernya sudah terhilang, sudah terhapus. 90%, tinggal 10% saja lagi. Terkejut doktor, berkat selawat. Kalau penyakit itu menyebabkan kebimbangan kamu, Allah akan angkat penyakit tersebut sehingga hilang kebimbangan kamu. Jika seseorang berada dalam kesempitan ekonomi kewangan, lihatlah kehebatan selawat. Jika dia banyak selawat, lihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala akan meredakan dan juga mententeramkan jiwanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memudahkannya dalam urusan dunianya, urusan ekonominya, urusan hutangnya, urusan perniagaannya dan sebagainya, urusan keluarganya. Ada orang yang risau bimbang sebab anak-anaknya. Banyakkan selawat, banyakkan selawat, banyakkan selawat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan perbaiki keadaan. Ya, selawat ke atas Rasulullah SAW mempunyai keajaiban yang sangat hebat. Baik, sampai di situ. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan taubat. Ya. Ya. Dua jenis munafik tadi. Yang pertama munafik i'tiqadi. Ni i'tikad dia. Dia kafir tapi i'tikad dia bukan orang Islam, berpura-pura Islam. Munafik i'tiqadi. Yang kedua munafik amali. Ini orang Islam tapi amal dia macam orang munafik, perangai dia perangai munafik. Jadi dua jenis munafik, satu i'tiqadi, lagi satu amali. Ya. Ya. Biasanya yang allergic dengan selawat-selawat yang lain adalah Ustaz Wahabi lah, Ustaz Wahabi Salafi. Tapi kita tetap hormat mereka. Mereka berpendapat bahawa selawat hanya selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam solat tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sehingga fil alamina innaka Hamidum Majid. Dia kata selawat yang ni je.
Baik. Dia pegang pada pendapat tu, kita hormat dia kerana dia nak berpegang di situ. Tetapi kita ada pegangan kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang majoritinya, bukan saja majoriti, semua membenarkan untuk membaca selawat selain daripada selawat Ibrahimiyah. Maka seseorang itu boleh baca selawat Fatih, selawat Nariyah, selawat Munjiyat, selawat Tib, selawat Syifa, ya, bermacam-macam lagi, selawat Nurul Anwar dan sebagainya. Ya, ya, ya. Kalau dalam surah, kena pertamanya daripada Al-Quran, nak tahu tentang Nabi Isa AS, kisah beliau banyak berada dalam surah Maryam, surah Maryam pertamanya. Yang kedua surah Ali Imran, kemudian surah Maidah. Kitab yang khusus kebanyakan berkenaan Nabi Isa dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris kemungkinan ada, saya tak dapat teroka lagi dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris ni, kalau Kristian yang buat berkenaan Jesus, jadi dia banyak versi dia tak ambil hadis kita. Sebab tu kita tak ambil yang Inggeris. Kalau nak ambil, kena cari author yang orang Islam buat berkenaan dengan Jesus. Saya ada, tapi saya tak peka yang apakah kitabnya. Ataupun kita cari kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi-Nabi, cari yang tebal punya. Kisah Nabi-Nabi, 25 Nabi, kisah 25 Nabi. Ada, saya tengok di pasaran, lengkap cerita Nabi Adam, lengkap daripada Al-Quran dan hadis dimasukkan habis itu. Semua Al-Quran hadis cerita pasal Nabi Adam dah letak kat situ. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada Al-Quran dan hadis, semua dia akan letak di situ. Riwayat-riwayatnya, riwayat sirah kita panggil. Yang itu ada di toko kitab, di kedai kitab saya nampak ada di pasaran. Baik, saya sampai di situ. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang menyampaikan kita kepada makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan menjauhkan kita su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati yang suci, bersih, jiwa yang murni lagi tulen. Mudah-mudahan Allah menjadikan pandangan kita pandangan kebaikan kepada orang lain, menjadikan fikiran kita penuh dengan sangkaan baik kepada orang lain. Kerana menyangka baik kepada orang lain itu adalah sebenarnya bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala sesuatu, yang mempergerakkan dan memperjalankan segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.